Pertama, kalau saya tanya apa tujuan antum berdemonstrasi, jawapannya antum ingin kebenaran. Kalau ingin kebenaran, kebenaran apa yang antum ingin tegakkan? Kalau antum ingin menegakkan dakwah, itu satu ibadah. Ibadah tauqifiyah dan dakwah juga tauqifiyah. Dakwah yang berupa ibadah, ibadah ada syaratnya. Syarat ibadah, kalau orang di Malaysia ini kebanyakannya bermazhab Syafi'i, tanyakan, antum sudah paham atau tidak kenyataan Imam Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i bahawa ibadah itu dua syaratnya. Pertama, ikhlas. Kedua, ikut sunnah. Kalau ikut sunnah, tidak ada contoh daripada mana-mana pihak dikatakan ahli sunnah wal jamaah yang menghidupkan dakwah cara demonstrasi. Dan di Malaysia ada undang-undang. Undang-undangnya antaranya tidak boleh demonstrasi kecuali ada kelulusan. Kebanyakan demonstrasi yang ada sekarang tidak ada kelulusan. Kalau tidak kelulusan, pihak polis ataupun pihak berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Menghalang sesuatu yang melawan undang-undang ataupun bertentangan undang-undang. Jadi kalau pihak polis menjalankan tugasnya itu benar. Yang melanggar undang-undang itu salah. Jadi antum berpihak kepada mana? Kalau berpihak kepada kebenaran, bermakna tugas polis itu benar. Antumlah yang mencetuskannya, bukan pihak polis. Kalau antum tidak berkumpul beramai-ramai, pihak polis tidak akan halang. Punca pihak polis halang kerana antum melanggar undang-undang. Kalau antum mengatakan bahawa pemerintah perlu ada undang-undang, inilah di antara pemerintah undang-undang, undang-undang yang dicipta oleh pemerintah, dan undang-undang seperti ini adalah undang-undang yang dibolehkan. Kerana Ibn Taymiyah sendiri mengatakan bahawa undang-undang yang berkaitan seperti urusan keduniaan antaranya, itu dibolehkan pemerintah merubahnya. Yang tidak ada di dalam Al-Quran, dalam hadis. Seperti kita contohkan, undang-undang jalan raya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi pemerintah boleh merubahnya. Begitu juga seterusnya, yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka pemerintah boleh mengambil alih dan menguruskannya, insyaAllah. Tuan-tuan, saya katakan kepada tuan-tuan, saya bukan mengambil memimpin. Saya mempertahankan kebenaran. Saya tidak diupah ataupun tidak diperintah, tidak disuruh oleh mana-mana pihak untuk bercakap seperti ini. Apabila saya dipanggil oleh sahabat-sahabat untuk berkatakan seperti ini dan ditanyakan, saya menjawab mengikut apa yang dikehendaki oleh syariat Islamiah. Yang lain saya tidak mahu masuk campur. Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada asal. Demonstrasi diambil daripada Yahudi. Demonstrasi saya katakan diambil daripada Yahudi kerana demonstrasi yang diwujudkan teorinya daripada Khawarij. Khawarij adalah kelahiran Yahudi. Anak nak tanya kepada antum yang bertanya semua ni, siapa tu Khawarij? Khawarij adalah golongan yang menentang pemerintah. Bukankah hadis saya bacakan tadi, kanu banu Israel tasusuhum anbiya'uhum, dahulu orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang jadi pemimpin mereka adalah nabi-nabi mereka. Nabi jadi pemimpin. Tapi oleh kerana mereka menentang pemimpin, maka mereka dikatakan Khawarij. Sekarang yang memimpin orang Islam, bukan nabi. Nabi tak utus lagi, tak diutus lagi. Yang dikatakan imam ataupun pemimpin, penguasa. Jadi siapa yang menentang penguasa, terutama penguasa Islam, itu tasyabbuh dengan Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum tersebut. Jadi orang yang menyerupai Yahudi, Yahudilah. Jadi demonstrasi adalah ciptaan Yahudi, Abdullah bin Sabah, yang dihidupkan melalui kaum-kaum Khawarij yang dicipta di dalam pemerintahan Uthman, dan dia berlanjutan sampai pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Dan kaum Khawarij inilah yang menjadikan Uthman terbunuh, dan begitu juga Ali. Jadi mereka adalah kaum Khawarij. Jadi kaum-kaum Khawarij lah, kalau kita baca, yang lebih mengedepankan cara-cara demonstrasi untuk menjatuhkan sesuatu pemerintah. Tuan-tuan cuba lihat di Iran, bagaimana pemerintahan Iran Shah dijatuhkan dengan demonstrasi. Dan saya takuti ini berlaku di negeri kita. Terutama kita mesti faham ya, Syiah sudah berluasa di negeri kita. Saya lihat di Malaysia Syiah sudah berkembang dan Syiah punya markas-markas sendiri. Dan Syiah ini sangat suka berdemonstrasi. Kerana Syiah, sebagaimana anda pernah jelaskan,
Di dalam kuliah-kuliah anak ataupun di ceramah-ceramah anak, Syiah itu adalah kelahiran juga Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah sebagaimana ulama-ulama Syiah mengatakan diwujud. Ini bukan satu yang direka-reka. Jadi Abdullah bin Sabah lah yang mewujudkan Syiah, dan kita baca dalam sejarah Syiah tujuannya adalah untuk membunuh umat Islam. Ini dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Al-Milal wal Nihal, Syahrastani menjelaskan bahawa Syiah diwujudkan oleh Yahudi untuk menghancurkan Yahudi dari dalam, yakni melalui akidahnya ataupun ideologinya. Jadi ideologi Syiah sudah berkembang. Di antaranya Syiah kegemarannya adalah mengadakan demonstrasi. Saya takuti demonstrasi yang ada di negeri kita ikut cara Syiah. Dan Syiah telah membuktikan bahawa dengan demonstrasi boleh menjatuhkan pemerintah. Syekh sayangi pemerintah yang ada. Apakah kita boleh jamin pemerintah yang akan datang menggantikan yang ada lebih baik daripada yang ada? Saya sekali lagi katakan, supaya pendengar dan penonton VCD ini faham, saya masih Singaporean. Saya masih Singaporean. Saya tak ada kepentingan apa-apa dengan UMNO. Saya tak ada kepentingan apa-apa dengan PAS. Saya tak ada kepentingan apa-apa dengan siapapun di Malaysia. Tetapi saya ada kepentingan dengan masyarakat Islam, kerana innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Yang ada di Malaysia, masyarakat Islam ini adalah saudara saya. Yang membezakan adalah negara. Itu masalah lain. Tapi dari segi Islam, kami bersaudara dimanapun berada. Sayangnya saya sendiri kepada saudara kami, saudara saya ini di Malaysia, ini saya jelaskan. Jangan berpecah. Memang parti politik dikatakan demokrasi, ataupun parti yang ada sekarang di Malaysia perlukan parti pembangkang. Itu syaratnya. Biarlah jadi pembangkang orang kafir, bukan orang Islam. Demonstrasi terutama sekali bahaya kepada diri yang pembuat demonstrasi, kerana setiap bid'ah itu bahaya. Demonstrasi bid'ah yang diambil daripada Yahudi, dan demonstrasi boleh menjadikan kematian. Contohnya di negeri China, cuba lihat bagaimana ribuan yang mati. Dan demonstrasi tunjuk perasaan namanya. Bila perasaannya keterlaluan, mereka akan bertindak dengan tindakan yang membahayakan kepada semua, bukan saja kepada pemerintah tetapi kepada semua, ya. Jadi demonstrasi bukan Islami. Demonstrasi adalah Mu'tazili Sabai. Mu'tazilah yang pahamannya diambil daripada Abdullah bin Sabah. Saya katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu cintai diri kamu. Jadi saking cintanya saya kepada antum, demokrasi ini tidak ada dalam Islam. Apabila dimasukkan dalam Islam, itu satu bid'ah yang sesat. Jadi demokrasi tidak ada kebaikannya. Dakwalah dengan hikmah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Demokrasi bukan hikmah. Ambillah contoh yang baik. Contoh Rasulullah SAW tidak ada demokrasi. Dan berbincanglah dengan pemerintah. Wajadilhum billati ya ahsan, dengan cara yang baik. Bermuzakaralah, berbincanglah. Kalau hari ini pemerintah tidak boleh menerima, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bila pemerintah tidak menerima dihukum. Bukan seperti itu. Jatuhnya pemerintah, risikonya rakyat jelata akan sengsara. Setiap perubahan yang tidak diubah dengan cara yang baik, akibatnya hanya Allah yang tahu. Tapi tuan-tuan, kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh hadis-hadis yang sahih, oleh a'immatus salaf, oleh a'imma-a'imma kita sekalian, daripada menjatuhkan pemerintah. Bacalah semula sejarah Imam Ahmad bin Hanbal semasa dia di penjara. Bacalah semula kisah Ibn Taymiyah semasa di penjara. Dan banyak kisah-kisah, asar-asar hadis-hadis yang menyuruh kita mentaati pemerintah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengikuti siaran ini melalui internet. Dan sampai di sini saya sudahi, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.